Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi dalam video kali ni aku nak meresensi satu buku yang dah lama sangat-sangat aku ternanti-nanti untuk resensi buku ni. Buku tersebut adalah Dunia Tanpa Tembok karangan Aiman Rashdan Wong di bawah rumah penerbitan The Patriot. Okey, sebelum aku membicarakan tentang intipati buku ni, aku teringin untuk menerangkan serba sedikit pasal penulis dan The Patriot sendiri. Aiman Rashdan Wong merupakan seorang penulis tersohor di Twitter dan Facebook beliau yang mana beliau rajin kongsikan pasal hal-hal perhubungan antarabangsa dan beliau rajin untuk mendidik masyarakat awam tentang kepentingan atau pengetahuan berkenaan politik antarabangsa. Manakala The Patriot ini pula, selain merupakan rumah penerbitan, The Patriot juga merupakan satu organisasi yang aku perasan rajin menerbitkan buku-buku bergenre pop ilmiah, hal-hal yang bertemakan tentang sejarah dan sosio-budaya masyarakat. Okey, lebih kurang macam itulah, tapi ada juga pecahan-pecahan yang lain aku perasan, tetapi ini apa yang aku mampu sebutkan. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita masuk ke dalam buku ini. Okey, buku ni pasal apa? Buku ni mengenai tentang geopolitik dan hubungan antarabangsa. Untuk sesiapa yang tak faham apa itu geopolitik, geopolitik ni senang cakap macam kajian terhadap faktor-faktor geografi yang mempengaruhi politik sesebuah negara mahupun antara negara. Senang cakap, bentuk muka bumi dan bentuk geografi sesuatu keadaan itu mencorakkan politik dekat negara tersebut atau negara lainnya. Okey, aku bagi satu contoh mudah lah. Contohnya macam negara Afghanistan. Negara Afghanistan dikenali sebagai antara negara yang merupakan kunci tanah atau dipanggil sebagai landlocked. Okey, negara kunci tanah ni macam negara yang tak ada laut macam negara-negara yang lain. Sekeliling dia adalah negara-negara lain, jadi dia tak ada laut. Disebabkan itu, negara Afghanistan ni macam memang kurang memerlukan ketenteraan laut. Ialah sebab dia tak ada laut sendiri, jadi dia tak perlu nak pertahankan apa-apa laut kan. Dan lagi satu, kalau dia ada tentera laut pun, dia nak letak tentera laut dia tu dekat mana? Sebab kalau nak letak dekat lautan antarabangsa, memang jauh, memang jenuh. Dan itu pun lautan antarabangsa, dia tak boleh nak suka-suki nak dakwa itu dia punya kan. Berbeza dengan negara-negara yang ada laut, yang ada maritim. Jadi negara-negara yang berhadapan dengan laut macam negara kita sendiri iaitu Malaysia atau mungkin Indonesia ataupun USA, Rusia dan negara-negara lain amat memerlukan kekuatan tentera laut. Kita perlukan tentera laut kita tersendiri demi nak menjaga perairan kita daripada lanun, perompak, penceroboh luar dan mana-mana yang boleh mengancam kita punya kedaulatan terhadap air kita lah. Okey, itu satu contoh berkenaan geopolitik. Disebabkan faktor muka bumi, jadi politik sesebuah negara tersebut adalah sebegitu. Manakala hubungan antarabangsa ni pula adalah hubungan antara negara dengan negara. Contoh negara Amerika dengan negara Rusia, negara Malaysia dengan negara Indonesia, negara Turki dan negara Arabia Saudi dan juga mana-mana negara lah secara umumnya. Yang penting adalah hubungan antara negara dan negara. Dan buku ni juga banyak menerangkan tentang konsep-konsep politik antarabangsa. Konsep-konsep ni dia macam terangkan apa situasi dan bagaimana sesuatu benda tu berlaku dan apa puncanya. Jadi secara umumnya buku ni membincangkan pasal geopolitik dan hubungan antarabangsa. Okey, kita pergi kepada persoalan yang kedua, iaitu apa laras bahasa yang digunakan. Laras bahasa yang digunakan dalam buku ni adalah laras bahasa yang mudah sejajar dengan pop ilmiah. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, pop ilmiah tu adalah popular ilmiah, macam ayat-ayat ilmiah tapi semua dalam perkataan-perkataan yang popular, perkataan-perkataan yang orang biasa atau orang yang bukan ahli boleh faham. Sebab ada setengah buku yang mana ditulis dalam keadaan hanya ahli-ahli bidang tersebut sahaja yang boleh faham sebab dia menggunakan istilah-istilah yang memang mendalam tentang bidang tersebut. Jadi buku-buku yang macam tu dia macam kurang mesra dengan orang awam lah, kurang mesra dengan orang-orang yang bukan ahli bidang. Dan benda lain yang aku sukanya, selain dia menggunakan laras bahasa yang mudah untuk orang-orang bukan ahli ni faham, dia ada masukkan, dia selitkan sekali tau lawak-lawak. Jadi bila aku baca tu, kadang-kadang aku akan tersenyum, kadang-kadang aku ketawa dan kadang-kadang aku pun sampai cerita lawak tu dekat
dekat mak ayahku sendiri. Okey, kita pergi kepada persoalan yang ketiga, iaitu adakah buku ini dalam susunan kronologi? Okey, buku ni merupakan himpunan artikel-artikel yang ditulis oleh penulis yang mana sepanjang beliau mengikuti perkembangan dunia yang melibatkan dengan hal-hal politik antarabangsa. Aku boleh katakan yang susunan artikel-artikel di dalam buku ini adalah tidak berkronologi. Maksudnya kalau korang nak langkau daripada artikel pertama ke artikel ketiga tanpa melalui artikel kedua, tak ada masalah. Korang takkan hadapi masalah untuk tidak faham kerana artikel-artikel tersebut bersifat berdikari, tak bergantung antara satu sama lain. Okey, jadi buku ini adalah tidak berkronologi. Okey, persoalan yang keempat, mengapa korang kena baca buku ni? Okey, aku boleh kata sebab utama yang korang kena baca buku ni adalah korang boleh meluaskan pandangan korang terhadap percaturan politik di atas persada antarabangsa. Jadi korang akan lebih faham kenapa penting untuk kita jaga hati negara-negara lain. Kita tak boleh suka-suki je nak putuskan hubungan dengan negara-negara tertentu ataupun mencari nahas dengan negara-negara tertentu, sebab itu semua boleh menjejaskan diri kita juga. Dan seterusnya, aku yakin korang akan lebih bersemangat untuk mempertahankan atau mencintai tanah air kita sendiri, sebab penulis ada membawakan isu-isu pasal negara-negara lain yang kurang bernasib baik berbanding kita, yang lebih teruk berbanding kita, yang mana sampai negara itu pun terlampau kacau bilau sehingga kan tak kenal erti keamanan. Okey, mungkin kita tak mencapai taraf standard seperti negara-negara maju yang lain atau kita banyak ketinggalan dari aspek-aspek tertentu, tetapi keadaan kita jauh lebih baik berbanding negara-negara yang mengalami nasib yang lebih dahsyat berbanding kita. Disebabkan itu, aku yakin kita akan lebih bersyukur dan lebih mencintai tanah air kita. Seterusnya, kita nak mempertahankan, kita belajar daripada situasi orang lain supaya kita boleh pastikan ia tidak berlaku dekat negara kita. Okey, yang kelima adalah pandangan peribadi aku sebagai seorang pembaca. Daripada pembacaan aku boleh buat kesimpulan yang macam negara ni seolah-olah macam individu tau. Hubungan antara negara dengan negara ni macam hubungan antara individu dengan individu. Hubungan ni ada pasang surutnya tau. Ada kadang-kadang hubungan kita baik, ada kadang-kadang hubungan kita tak baik, ada kadang-kadang kita macam berkonflik dengan orang ni, atau kadang-kadang kita baru berkenalan dengan orang ni dan mula menjalin hubungan baik dengan orang ni. Yang penting hubungan antarabangsa pun ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita kejap tak berbaik, kadang-kadang berbaik semula, kadang-kadang gaduh balik dan kadang-kadang berbaik semula. Okey, dan pandangan aku yang lain juga adalah buku ini juga sangat membuka minda aku berkenaan dengan politik, kuasa dan pemerintahan, yang mana keamanan sesebuah negara itu memang bergantung kuat kepada pemerintahnya, kepada pemimpinnya dalam menyatukan sekalian rakyat dalam negaranya dan juga menjalin hubungan dengan negara-negara luar. Okey, jadi itu sahajalah resensi untuk buku Dunia Tanpa Tembok yang pertama. InsyaAllah akan ada ulasan untuk buku Dunia Tanpa Tembok yang kedua dan Dunia Tanpa Tembok yang ketiga. Ini dah dia buku-bukunya. Yang ni kita kira dah habis, dah selesai bincang. Tinggal lagi yang dua ni, Dunia Tanpa Tembok yang kedua dan Dunia Tanpa Tembok yang ketiga. Okey, jadi diharap korang tengok juga video-video yang berikutnya di masa akan datang nanti, insya-Allah. Okey, jadi itu sahaja untuk video resensi buku kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan tekan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.